Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada pada martabat akhlak yang tertinggi. Nabi SAW sebelum daripada baginda dilantik menjadi Rasul, baginda memang digelar oleh orang-orang Quraisy sebagai Al-Amin. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, ketika mana turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi supaya berdakwah secara terang-terangan, maka Nabi pun memanjat Bukit Safa, Ustaz. Ya. Dia panjat Bukit Safa, dia panggil, dia kata, ya Bani Fahar wa ya Bani Uday. Wahai anak-anak Fahar, wahai anak-anak Uday. Lau anni akhbartukum bi anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum fahal antum musaddiqi. Wahai anak Fahar, wahai anak Uday, kalau aku beritakan kepada kamu bahawasanya akan ada tentera berkuda yang ingin menyerang kamu dalam keadaan kamu tidak sedar, adakah kamu percaya apa yang aku sebut? Quraisy mengatakan, ma jarabna alaika kadhiban ya Muhammad. Kami tidak ada pengalaman kena tipu dengan kamu wahai Muhammad. Maka ini menunjukkan bahawasanya ketika mana di zaman jahiliah Nabi tidak pernah untuk berbohong. Bahkan selepas daripada kenabian, walaupun ada kempen untuk mengatakan Nabi ini berbohong, tetapi Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya membawa satu riwayat daripada Abu Jahal. Abu Jahal bersembang dengan Walid ibn al-Mughirah. Dua-dua ni kita kata kepala jahiliah lah, yang tak beriman dengan Nabi. Masa sembang-sembang tu, Walid bin Mughirah bertanya kepada Abu Jahal tentang Nabi. Abu Jahal mengatakan, inna Muhammad adalah sadiq. Sesungguhnya Muhammad ini bercakap benar. Jadi Walid dia terkejut. Dia kata, betul ke? Betul ke ni wahai Abu Jahal? Maka Abu Jahal mengatakan, hal kunna nusammihi bil amin bisadiq fi sabahu falamma tamma aqluhu wa kamula rashduhu fanusammihi al-kadhib al-kha'in. Adakah kita dulu masa dia kecil kita panggil dia orang yang bercakap benar, yang amanah? Tiba-tiba bila dia dah berakal, kematangan dia telah sempurna, adakah sanggup kita nak panggil dia seorang yang penipu dan pengkhianat? Jadi Walid ni dia pandai kak. Dia tanya soalan, dia kata, fama mana'aka an tusaddiquhu wa tu'minu bih. Kalau begitu, kalau dia cakap benar, kenapa, apa yang menghalang kau daripada beriman dengan dia, daripada mengatakan, membenarkan dakwaan dia, bawa dakwah? Maka kata Abu Jahal, dia kata, tahaddatha anni banatu Quraisy. Dia kata, faqalat wa qulna, dia kata, satu hari aku mendengar anak-anak perempuan Quraisy bercerita tentang aku. Maka mereka mengatakan, sesungguhnya Abu Jahal ini mengikuti Muhammad min ajli kasrah, kerana dia dah kalah dengan Muhammad. Maka aku tak mau ikut dia. Sebab apa? Sebab aku bimbang aku dikatakan sebagai orang yang tewas kepada Muhammad, sedangkan dia orang muda, aku lebih tua pada dia. Maka aku tidak boleh membenarkan dakwaan dia. Maka Abu Jahal dia menolak dakwah Nabi hanyalah disebabkan kerana dia bimbang orang kata dia sudah tewas dengan Muhammad. Maka sebab itu Nabi digelar Al-Amin bukan daripada kalangan orang-orang Islam sendiri, bahkan dia digelar Al-Amin sebelum daripada Islam. Bahkan selepas daripada Islam, selepas daripada dia membawa dakwah, dia tetap digelar Al-Amin. Cuma orang-orang Quraisy menolak dakwaan dia bukan kerana mereka menyatakan dia dusta, tetapi kerana mereka keras kepala dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Selain daripada keras kepala ini, dia sebenarnya sifat keras kepala Quraisy ini Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam suratul An'am. Allah Subhanahu wa taala kata, fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sesungguhnya orang Quraisy itu tidak sekali-kali mengatakan kamu berdusta wahai Muhammad, tetapi sengaja orang-orang zalim ini keras kepala dengan apa yang kau sebut. Mereka tidak mau menerima. Sebab apa? Sebab Ustaz, saya teringat dalam tafsir Tabari, ketika mana mentafsirkan ayat ini, Al-Imam Tabari membawa satu kisah. Dia kata Abu Jahal juga. Tadi Abu Jahal dengan Walid bin Mughirah. Kali ni Abu Jahal dengan seorang pemuda yang namanya Al-Akhnas. Al-Akhnas satu hari dia bertemu dengan Abu Jahal di Mekah. Dia kata, Ya Abal Hakam, adakah Muhammad bercakap benar? Dia kata, ya, dia cakap benar. Tapi kalau semua dapat dekat Muhammad, dapat kat Bani Hashim, maka kami orang Quraisy tak dapat apalah. Semua dapat kat dia. Maka ada kepentingan dunia. Dia menolak dakwah Nabi SAW.